Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah huwallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Masjid Al-Faizin, Timbalan Pengerusi dan seluruh barisan ahli jawatan kuasa, termasuk jawatan kuasa muslimat, para pegawai syarak yang saya tak lupakan, Al-Fadil Tuan Imam 1 Tuan Haji Rahmat, Ustaz Zaid Imam 2, Tuan Bilal, Tuan Noja, mantan pengerusi Tuan Haji Umar Uthman, dan seluruh jemaah tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah tuan-tuan, syukur kepada Allah. PKP kita pun telah ditamatkan. Selain daripada masalah ibadah, kita juga saya rasa ada lega sikit dalam masalah ekonomi, pendapatan dan sebagainya, dapat juga kita manfaatkan. Perlahan-lahan kita bergerak. Kemarin pun MB dah umumkan boleh niaga, carilah duit tuan-tuan, ikhtiar. Kerana Abu Bakar As-Siddiq hari ni dia dilantik, angkat sumpah jadi khalifah. Pagi esok tuan-tuan, tolak roda 3 tu, apa gerobok apa dia panggil dah tuan-tuan, beca dia tu nak pergi meniaga buah tamar tuan-tuan. Demikian khalifah, Amirul Mukminin. Tapi Abu Bakar, kerajaan pada ketika itu tak panggil lagi Amirul Mukminin. Gelaran Amirul Mukminin ni tuan-tuan, gelaran pertama orang yang pakai dia adalah Umar ibn Al-Khattab. Kerana rombongan daripada Mesir yang datang ke Madinah pada ketika itu, maka memanggil Umar, ya Amirul Mukminin. Maka lekatlah nama tu. Demikian kepada Uthman dan juga kepada Ali. Uthman memerintah 12 tahun tuan-tuan, dan Ali memerintah 5 tahun, hampir 5 tahun lebih. Dan akhirnya diserahkan kepada Hasan bin Ali. Dan akhirnya dia telah menyerahkan kepada Husain. Husain telah menyerahkan tampuk kepimpinan khulafa kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan maka lepas tu lantiklah pula Abdul Malik bin Marwan. Kemudian naik pula Al-Waqidi. Dan barulah Sulaiman bin Abdul Malik. Dan selepas kewafatan Sulaiman bin Abdul Malik, dilantik pula tuan-tuan, Umar bin Abdul Aziz tuan-tuan, yang merupakan keturunan Umar ibn Al-Khattab, cucu Umar daripada hasil zuriat Ummu Asim binti Umar Al-Khattab tuan-tuan, yang telah berkahwin dengan seorang lelaki yang menjawat jawatan sebagai gubernur di Mesir pada ketika itu tuan-tuan. Maka kita tidak hairanlah walaupun 2 tahun 6 bulan, 2 tahun 4 bulan mentadbir pada ketika itu, tapi keberkatannya, zakatnya, sehingga tiada siapa yang layak menerima zakat melainkan khalifah terpaksa promosi kepada rakyat, termasuk orang yang nak kahwin layak untuk mendapat zakat pada zaman khulafa Umar ibn Abdul Aziz tuan-tuan. Demikianlah keberkatan yang saya cerita pada tuan-tuan. Ayat Al-A'raf ayat 98 sampai 9 dulu ni. Kalaulah penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, nescaya bukanlah rezeki daripada bumi saja, namun Allah akan turunkan keberkatan daripada langit sehinggalah ke bumi tuan. Sebab itulah pada minggu ni, memandangkan tuan-tuan ramai orang duk buat inisiatif, termasuk masjid dan surau, mengambil inisiatif untuk membantu golongan-golongan yang terputus bekalan.
Ada yang kena buang kerja. Tak ada apa. Susu pun tak boleh beli maklum. Nah, susu jangan kata susu manis. Susu anak pun tak boleh beli. Kita kalau susu tak boleh beli, boleh lagi buat TO tuan-tuan. Walaupun tak boleh teh tarik. Tapi orang yang ada anak kecil tuan-tuan, no, bila susu tak ada, Allahu Akbar tuan-tuan, anak menangis kelaparan. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati kita untuk membantu golongan-golongan ini. Maka minggu ni tuan-tuan, saya nak cerita, nah, walaupun sebahagian daripada kita marah tuan-tuan, ambil di masjid bagi pada fakir, marah tuan-tuan. Zaman Haji Omar saya tak tahu kena ke tak. Tuan-tuan, ambil duit bagi kepada ibu tunggal, marah tuan-tuan. Ambil duit bagi kepada orang miskin, marah tuan-tuan. Semua tak kena. Bercakap pandai pada hari ini. Namun Nabi telah memberitahu tuan-tuan, ma minkum min ahadin ila sayukallihumullah tuan-tuan. Tak ada seorang pun di hari kiamat nanti daripada kita, melainkan Allah akan bercakap sendiri dengan dia tuan-tuan. Sebab tu hari ni kita berdiri di hadapan orang lain, kita pandai tuan-tuan. Kita kata kita semua betul, tapi satu hari yang mana hari kita tak boleh lagi nak cakap pandai, melainkan kita kena bercakap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada orang yang tak boleh cakap dengan Tuhan. Tuhan tak layan dia di hari kiamat. Tuhan buang dia tuan-tuan, dan celakalah dia, binasalah dia pada kehidupan mahsyar pada ketika itu. Demikianlah Nabi SAW telah menyebutkan 3 golongan yang Allah takkan layan dia di hari kiamat tuan-tuan. Yang mana golongan pertama adalah golongan yang menahan air daripada orang lain tuan-tuan. Dapat, nah, dia rumah di depan, orang belakang ni rumah di belakang, nak lalu pai air, dia tak bagi tuan-tuan sampai ke mati. Menyebabkan dia terpaksa bercakap dengan Allah. Allah takkan layan dia di hari kiamat. Golongan yang kedua, saya nak pergi sikit ya tuan-tuan ni. Golongan yang meniaga tuan-tuan, dan menipu perniagaan dia. Timbang tipu, gerik tipu, kualiti tipu, kebersihan tipu, nama restoran barakah, no? Tapi hak yang dia buat tu tak sama macam nama hak dia bubuh tu. Menipu tuan-tuan dalam perniagaan. Orang ni Tuhan takkan cakap di akhirat. Sebab tu hari ni berapa ramai orang yang kaya di atas perniagaan, tetapi menipu orang lain bertahun-tahun dan duduk di atas nikmat kesusahan orang lain. Lagu manalah nak berkat tuan-tuan. Walaupun kaya, memang kaya. Memang kaya tuan-tuan. Sebab tu scammer boleh tipu orang sampai 70 juta tuan-tuan. Kaya tak? Kaya dia. Tapi tuan-tuan, ketahuilah, Allah tidak memerlukan dunia ini. Allah tidak memerlukan dunia ini untuk menerima hamba dia. Sebab itulah tuan-tuan, di dalam syurga itu banyak orang susah daripada orang yang kaya. Oleh kerana dia susah itulah dia tak buat macam mana orang kaya buat. Oleh kerana dia makan sikit itulah dia tak kebiasaan makan banyak macam mana orang lain yang buat, untuk meneruskan nikmat makan, hidup bersenang lenang. Demikian Allah memberikan rumah yang kecil namun tidurnya nyenyak tuan-tuan. Demikian maklum. Maklum. Nah, demikian Allah Ta'ala bagi kat maklum, makan 2-3 mata lauk makan. Tapi nikmatnya tambah maklum. Beras seminggu sekali 10 kilo. Maklum pun tambah. Tuan-tuan lagi dia cerita, dia marah tuan-tuan. Diet. Kita buat diet lah ni, dia kata. Demikian Allah memberikan keenakan pada lidah ini tuan-tuan. Ada orang yang kaya-kaya, hari-hari makan di luar, sampai terpaksa bergaduh tuan-tuan untuk pilih tempat makan kerana rumah tak pernah berasak. Melainkan hak ni yang berasak Marlboro tuan-tuan.
Tu golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga, Allah Ta'ala takkan bercakap dengan dia di hari kiamat, tuan-tuan. Ialah golongan orang yang khianat pemimpin yang adil, tuan-tuan. Khianat di dalam berbai'ah kepada pemimpin. Amirul Mukminin ataupun ulil amri pada zaman kita ni diberikan amanah. Dia khianat, tuan-tuan. Oleh kerana nak keuntungan kepada dia, nakkan pengaruh, nakkan jawatan, nakkan kedudukan, dia khianat orang lain, tuan-tuan. Dia khianat pemimpin, menyebabkan Allah takkan bercakap dengan dia di hari kiamat nanti. Walaupun tungging terbalik semayang, tuan-tuan, tapi oleh kerana pengkhianatan inilah yang menyebabkan, tuan-tuan, 70,000 orang Islam mati di dalam peperangan yang berlaku di Basrah yang dipanggil sebagai peperangan Jamal. Oleh kerana 2,500 orang yang mengikut pemimpin Abdullah bin Sabah, tuan-tuan. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi yang telah dijamin masuk syurga terbunuh muka berpasir, tuan-tuan. Dibunuh oleh orang Islam itu sendiri. Demikianlah Aisyah binti Abi Bakrin, tuan-tuan, menangis sehingga basah bajunya, menyesal di atas tindakan mereka. Ali dan Aisyah ini bertindak sehingga menyebabkan telah mati orang Islam yang tidak berdosa, tuan-tuan. Sebab tu hebat tera mana pun, kata lagi Nabi, falyanzur aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia berjalan di hari kiamat, tuan-tuan, dan dia melihat di sebelah kanannya apa yang dia telah lakukan. Allah Ta'ala akan tayang, tuan-tuan. Allah Ta'ala akan nampakkan kepada dia apa yang dia buat. Baikkah amalan dia, dengan siapa dia bercakap, dengan apa tangan dia yang dia bertindak, tuan-tuan. Allah Ta'ala akan tayangkan semuanya, tuan-tuan. Demikian dia berjalan lagi, tuan-tuan. Wa yanzuru ila aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dan dia melihat pula sebelah kiri dia, tuan-tuan. Dan tidak ada apa yang dilihatkan oleh Allah melainkan apa yang dia buat dulu. Kemudian dia berjalan lagi. Wal yanzur, tuan-tuan, fala yanzur min baini aidihi tilqa wajhi fala yara illa nar. Yang ni yang kita takut, tuan-tuan. Dan dia melihat di hadapan dia. Tadi tengok di sebelah kiri, di sebelah kanan. Allah Ta'ala tunjuk apa yang dia buat. Dia berjalan nak lari. Kemudian dia toleh pula di sebelah kiri dia. Allah tunjuk pula apa yang dia buat, tuan-tuan. Kemudian dia tengok di hadapan dia. Alangkah terkejutnya, tuan-tuan. Allah Ta'ala telah nampakkan kepada dia bagaimana neraka yang tengah menyala, yang akan membakar tubuh dia di hari kiamat nanti, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab itulah, tuan-tuan, kata Nabi, fattaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka, tuan-tuan. Sebab tu dalam sebuah negeri, tuan-tuan, negeri entah berantah tu, orang yang duk buat loan konvensional ni, tuan-tuan, satu pegawai tapi yang alim, tuan-tuan, puasa sampai hari Isnin Khamis, tapi dia tetap tak keluar daripada masalah pinjaman yang meribatkan riba. Bila dia mati, tuan-tuan, saya orang ketiga dengar cerita ni. Daripada orang yang tanam kubur tu, cerita kepada satu syekh tu cerita kepada saya, tuan-tuan. Baik. Ada, tuan-tuan, dia terlibat baik, sedekah banyak, amalan banyak, puasa, tapi bila dia mati, tuan-tuan, kuburnya terbakar, tuan-tuan. Sehingga kan papan yang dilapik kepada dia terbakar dan kain kafannya terbakar, tuan-tuan. Allahu Akbar. Demikianlah Allah mengazab hambanya yang berpaling daripada agama ini, tuan-tuan. Waktu nak hidup tak lama, tuan-tuan. Saat nak hidup, duk elok-elok kita mati, tuan-tuan. Baru semalam kita cakap telefon. Kawan saya baru semalam sembang. Pagi ni, tuan-tuan, kena jantung, meninggal pada usia yang muda semalam, tuan-tuan. Belum sampai 30, belum berkahwin, belum punya pengalaman ada anak, tak pernah merasai menjadi bapa. Allah ambil sekelip mata, tuan-tuan. Tengah tidur, sakit jantung, mati, tuan-tuan.
semalam baru berbual seperti tiada apa yang berlaku, tuan-tuan. Kemudian Nabi kata, fattaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka, walau bisyiqqin min tamrah, walaupun dengan sepotong daripada kurma, tuan-tuan. Maksud dia apa dia? Kalau ada sekecil kurma tu pun, berilah, tuan-tuan. Berilah walaupun sepotong daripada kurma tamar tu. Demikianlah agama kata. Sebab tu kalau kita mati, tuan-tuan, yang kita duk sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar lepas semayang ni, kalaulah kita tahu di akhirat nanti, kalau kita tahu di dunia, ia akan menambahkan timbangan kita, timbangan amal kebaikan kita, kita akan kata banyak kali, tuan-tuan. Kita akan minta kepada Allah untuk kata benda ni yang kita pernah kata di dunia dulu. Kalau kita tahu kata-kata itu, yang mana pujian kepada Allah memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Demikianlah dunia, tuan-tuan. Manusia mampu berbuat apa saja, tapi Tuhan akan balas apa yang mereka buat, tuan-tuan. Sebab itulah, tuan-tuan, sahabat ditanya, ni kita nak galakkan, tuan-tuan. Sebelum ni ustaz main cerita ataupun penceramah main cerita, waktu bila yang paling baik. Orang ni saya nak cerita amalan yang nak tambah rezeki, tuan-tuan. Ramai orang suka dengar tu. Amalan sedekah yang paling tepat, tuan-tuan, dalam agama. Banyak hari kita boleh sedekah, banyak masa kita boleh sedekah, dan macam-macam cara kita boleh sedekah. Tapi rupa-rupanya, tuan-tuan, Nabi telah sebutkan beberapa perkara yang mana sedekah yang paling memberikan pahala yang paling besar, dan sedekah yang paling tepat di sisi sunnah dan di sisi agama, tuan-tuan. Bukan jumlah dia tu, jumlah Nabi tak sentuh pun. Banyak ni hang kena sedekah, berapa duit lagu ni, emas apa, dak, Nabi tak pernah kata, tuan-tuan. Kena sedekah banyak-banyak demikian tu. Demikian sedekah bi masyaqqah, tuan-tuan. Kata para ulama, sedekah dengan setakat mana kemampuan yang dia ada. Tapi kena tak sedekah? Kena sedekah, tuan-tuan. Sebab itulah para sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, tuan-tuan, dan sebahagian riwayat yang lain yang mana hadis ini sahih, maka datang seorang lelaki, tuan-tuan, berjumpa Nabi SAW, dan dia tanya pada Nabi, ay sadaqatil a'zamul ajran, tuan-tuan. Dia tanya, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling afdal dan paling banyak pahalanya? Ini kita kena ingat, tuan-tuan. Sebelum ni kita tahu waktu mana? Lepas hari Jumaat, kita sedekah hari-hari ni, sedekah waktu-waktu ni, sebelum ni. Tapi sekarang kita nak mengaji, apakah faktor sedekah itu menjadi banyak pahalanya walaupun jumlahnya sama, tuan-tuan. Jumlah sama. Sebab tu Nabi dan saya tak mau sentuh jumlah. Cuma nak sentuh apa yang perlu ada untuk menyebabkan sedekah kita sama RM1, tapi pahala dia tak sama, tuan-tuan. Macam orang yang pergi buat haji, pakai baju putih sama, tawaf Kaabah yang sama, berwukuf di tempat yang sama, pergi ke Mina, melontar di Jamrah, tuan-tuan. Tapi pahalanya tak sama, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang Pak Long, ada orang masa dia sebelum dia pergi haji tak teruk sangat, tapi lepas dia balik haji, dia lagi teruk daripada sebelum dia buat haji dulu. Demikian, tuan-tuan, pahalanya, kebaikan dan manfaat haji itu tak sama, tuan-tuan. Kadang-kadang maklum, ada yang nak pergi haji, tuan-tuan. Laki itu pergi haji, pergi umrah ni, tuan-tuan. Orang lain tawaf 7, dia tawaf 2, tuan-tuan. Bila dia habis duduk tepi, tuan-tuan, duduk menung mana ustaz ni. Aku dah habis dah ni, ustaz ni lambat pula. Ustaz tanya, Pak Long, awal habis? Dia kata, aku awal habis. Pak Long buat apa? Aku buat 2, dia kata. Pasal apa buat 2? Kami buat 7, dia kata. Allah, dia kata, Tuhan takkan tak tahu kot aku ni tua dah, dia kata. Buat 2 pun cukup dah, dia kata.
Tengok dia buat Tuhan tu macam jiran belah isteri dia. Akhirnya begitu agama tuan-tuan. Walaupun duduk dalam Masjidil Haram, duduk depan Kaabah, tapi perasaannya tak sampai tuan-tuan. Sebahagian daripada kita kadang-kadang, Ustaz, saya ni jahat Ustaz. Saya tak pernah tengok lagi Kaabah depan. Saya takut tak nampak Kaabah. Tuan-tuan. Tu bila kita bawa masuk dalam Masjidil Haram tuan-tuan, menggigil kaki tuan-tuan. Berjalan rasa lemah tuan-tuan. Tak kuat. Nak tengok Kaabah yang ada di depan. Pasal mana? Pasal hak kawan hak dia duk sembang di kedai simpang. Jenis geng tolak dam balik haji, pi haji, balik haji. Geng ni duk cerita, hang jaga Din. Aku kenal hang. Hang ni pasal tak nampak Kaabah. Hak tu dia duk takut sangat tu tuan-tuan. Bila melangkah dalam Masjidil Haram, Ustaz, jauh lagi ke? Hotel kita dekat, Pak Long main package mahal. Hotel dekat. Oh ya ke Ustaz? Dia kata, saya ni takut tak nampak Kaabah. Tuan-tuan, bila berjalan, nampaklah Kaabah di depan dia. Ustaz, saya nampak Kaabah. Tuan-tuan, ingatkan dah masuk dalam syurga dah tuan-tuan. Rupanya nampak Kaabah. Dia teriaklah tuan-tuan, nampak Kaabah. Teriak tuan-tuan. Ni mai ni bawa duit nak sedekah beribu rial tuan-tuan. Habis dia cuci duit dia nak mai sedekah kat di Mekah tuan-tuan. Semayang tuan-tuan, tahiyatul masjid ayak mata tuan-tuan. Tawah ayak mata pagi tu. Mai tengah hari tuan-tuan, lepas kena nasi arak, tengok duk kat lobi hotel, tu dia tuan-tuan, rokok daun dia balut besar ibu jari. Bu tuan-tuan. Ustaz, mana? Hilang dah tadi tu. Hak yang ketak tadi hilang dah tuan-tuan. Itulah kita nak kata tuan-tuan. Demikian keberkatan yang Allah Ta'ala beri. Sebab itulah tuan-tuan, Nabi telah memberitahu kepada kita beberapa perkara yang memberikan lebih sedekah kita. Walaupun jumlah yang sama, pahalanya sangat berbeza. Sebab tu lelaki ni mai tanya, ay sadaqatil a'zamul ajran tuan-tuan. Apakah sedekah yang paling banyak pahala dia? Tuan-tuan, maka Nabi kata, afala sadaqati anta sadaqa wa anta sahihun syahih. Tuan-tuan, ni ada dua perkara. Saya akan cerita 4 tuan-tuan, bagi lengkap. Apa Nabi kata? Wa anta sadaqah wa anta sahihun syahih. Tuan-tuan, ini perkara yang kita kena remind tuan-tuan. Maklum, nak sedekah kita kena ingat 2 benda ni daripada 4 benda. Apa dia tuan-tuan? Nabi kata, kamu bersedekah dalam keadaan yang pertama sahih. Apa dia? Dalam keadaan kamu sihat wal afiat tuan-tuan. Sebab tu orang yang sedekah dalam keadaan dia sihat, tak sama pahala dia ketika mana dia dah sakit, terlentang, tak boleh makan, tak boleh berjalan, tak boleh apa, tak boleh naik kereta. Berbeza dengan orang yang sedekah ketika mana dia sedang sihat. Tentu pahala dia lebih besar daripada dia yang sakit. Kadang-kadang kita dah sakit maklum, duduk di hospital terlentang tuan-tuan. Ni Din, masa mak nak cakap ni tuan-tuan. Makan pun tak lalu dah, tinggal kulit dengan tulang lah tuan-tuan. Masa mak nak cakap, mak ni ada duit simpan sikit, mak nak bagilah kat hang sedekah, duit pun tak pakai. Tuan-tuan, ni mah-mah mak banyak ni, tolonglah ambil. Waktu tu betul dia sedekah, tapi pahala dia berbeza tuan-tuan. Ketika mana dia sihat dulu, dia lipat 2-3 keping duit dia. Din, ni tolong hampir cari siapa-siapa, bagi duit kat mereka. Masa tu pahala lebih tinggi. Dan maqam, darajat sedekah lebih baik daripada ketika mana dia sakit tuan-tuan. Ada juga saya nak cerita kat tuan-tuan. Boleh tak? Ada juga tuan-tuan cerita zaman tabi'in. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Cerita ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak tuan-tuan. Ada satu orang mai kat dia tuan-tuan, sakit 7 tahun tuan-tuan. Sakit 7 tahun. Sakit dia lagu mana? Nanah keluar daripada kaki tuan-tuan. Setelah dia berubat dengan banyak tabib tuan-tuan, doktor,
Tapi tak sembuh-sembuh. Nanah masih keluar 7 tahun tuan-tuan. Lalu dia mai tanya kepada Abdullah bin Mubarak, tabi'in salih tuan-tuan. Dia kata, wahai Abdullah, aku ni sakit. Aku berubat dah dengan macam-macam tabib, doktor. Tapi aku tak sembuh. Apa yang aku nak kena buat, wahai Abdullah bin Mubarak? Dia kata, keluarkanlah mata air daripada bumi ini. Nescaya ia akan menghentikan nanah ataupun darah yang mengalir daripada kaki engkau. Iaitu apa dia? Buat telaga, tuan-tuan. Buat telaga. Dan akhirnya tabi'in yang sakit ni, tuan-tuan, dia buat keluar sikit duit dia, pergi buat telaga, tuan-tuan, di tempat orang yang memerlukan air. Tiba-tiba sakit dia sembuh, tuan-tuan. Hebatnya sedekah, tuan-tuan. Dia dapat pahala sedekah, dia dapat pahala sedekah jariah, dan dia dapat pahala wakaf, tuan-tuan. Pahala berwakaf. Baik. Yang kedua, wa anta sahihun, syahih, tuan-tuan. Yang kedua apa dia? Ketika mana kamu itu sihat, satu. Yang kedua, ketika mana kamu rasa bakhil dan kedekut dalam hati, tuan-tuan. Ni Nabi sebut ni. Bukan ustaz sebut, tuan-tuan. Nabi sebut, ketika mana kita rasa kedekut. Kalau aku sedekah ni, habis duit aku ni. Kita simpan RM90, tuan-tuan. Kalau tambah 10 lagi jadi 100. Kita bagi 10 tu, menyebabkan kita tak cukup 100. Waktu tu Allah tengah nak naikkan darajat kita. Walaupun kita simpan tu tak sampai 100, tapi 10 tu kita cabut bagi. Masa tu, tuan-tuan, Allah mengangkat pahala sedekah kita lebih daripada pahala orang yang beri lebih daripada jumlah yang kita beri tu. Nampak? Dua, ketika mana rasa kedekut, tuan-tuan. Ketiga, Nabi kata lagi, wa ta'mul ghina wa takhful fakh wa takhshal fakh. Ketika mana yang ketiga, wa ta'mul ghina, ketika mana ada perasaan sedekah yang paling bagus, tuan-tuan. Ketika mana ada dalam jantung hati kita ni, maklum, perasaan keinginan hajat kepada kekayaan dan harta, tuan-tuan. Selama ni kita kata, kalau aku sedekah, aku niat nak kaya, tak betul lah sedekah aku. Sebenarnya kita yang tak betul, tuan-tuan. Nabi dah suruh buat lama dah. Sebab tu orang Arab, tuan-tuan, saya nak cerita orang sakit jantung, tuan-tuan. Tu Arab, sakit jantung, jantung dia tersumbat. Doktor dah set dah tarikh untuk dia dibedah, tuan-tuan. Anak-anak duk bimbang, tuan-tuan, tak bagi pi mana. Tapi satu hari, tuan-tuan, dia teringin nak makan daging, walaupun doktor tak bagi, tuan-tuan. Dia pergi ke pasar. Pergi ke pasar seorang-seorang, dia keluar tanpa anak dia tahu. Bila sampai di pasar, tuan-tuan, dia beli 2 kilo daging. Ni sakan ni, tuan-tuan. Kalau makan menteka darah 2 kilo tu, tak lari, tuan-tuan. Tak alu gajah, pantai. Tak pantai, oriental. Tak oriental, mahkota. Tak mahkota tu ada tepi jalan tu. Sebelum McDonald, tuan-tuan. Hak duk atas bukit sikit tu. Hak tu Haji Omar confirm dalam tangan, tuan-tuan. Pasal teringin, tuan-tuan. Teringin, berhajat dia. Masa dia tengah beli 2 kilo ni, maklum, ada mai satu maklum. Mai satu maklum, tuan-tuan. Tak tahu daripada bertam malim ke, kok diang ke. Mai kat dia, tuan-tuan. Dia kata, beri aku 1/2 kilo daging. Dia pun heran, tuan-tuan. Orang Arab ni 1/2 kilo, tuan-tuan. Celah gigi, tuan-tuan. Mereka kambing sekok, makan 2 orang, selesai, maklum. Jolok paha kambing, buh Pepsi, buh paha kambing, buh Pepsi. Lah tu dia badan, tuan-tuan. Tuan-tuan, dia kata, pasal apa sikit sangat ni? 1/2 kilo. Berapa orang nak makan? Dia kata, aku ada anak 6 orang. Tapi hari ni, aku hanya ada setakat ni saja duit. Dan ini sajalah yang aku mampu beli. Pak Long tu tepi sikit. Dia sembang dengan tokai daging tu. Dia kata,
boleh tak hang buat 2 kilo sama macam aku? Tengok tuan-tuan. Sama macam dia. Bukan dia kata hang buat kat dia 10 kilo, hang bagi kat aku. Tak, dia kata buat 2 kilo kat dia. Sama macam aku juga, hang bagi kat dia. Dan lepas ni kalau dia mai lagi sebulan lagi, hang bagi kat dia juga. Ni duit aku ayak siap lah. Hang bagi kat dia. Tuan-tuan, bila tukar bagi tu potong tuan-tuan 2 kilo, bagi kat Mak Long ni. Tak mau ambil duit tuan-tuan. Dia kata ni, Pak Long ni dah bayar. Dia kata. Terus Mak Long tadi angkat tangan. Ya Allah, berkatilah dia. Tu bagus ya tuan-tuan. Kita bila orang bagi sedekah kita Mak Long. Mak Long. Kita tak. Makasih nak. Makasih dan keladi lah tuan-tuan. Le kalau orang Melaka. Kalau orang Kedah, makasih nak. Tuan-tuan. No, kita kata lagu tu. Sedangkan pada waktu tu, kita hendaklah memuji Allah dengan sunnah yang Nabi sebut. Apa dia? Jazakallahu khair, tuan-tuan. Tu hadis tu. Jazakallahu khair. Bukannya ustaz kata, pensyarah bahasa Arab kata, bukan tuan-tuan. Dia hadis yang sahih, tuan-tuan. Hadis sahih. Sebab tu bila orang memberi pada kita, katalah tuan-tuan, jazakallahu khair, tuan-tuan. Ataupun insya-Allah murah rezeki nak. Moga Allah Taala berkat nak. Tu kata tuan-tuan, doa sandarkan kepada Allah. Sebab itu bila ada pemberian, dia hendaklah ada penerimaan, tuan-tuan. Bila ada terima penerimaan, dia ada kasih sayang, tuan-tuan. Sebab tu orang Melayu dia kata terima kasih. Dia terima yang tu dengan kasih sayang. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala mengatur bahasa yang cukup indah, tuan-tuan, yang menyatakan apabila ada pemberian, hendaklah dia ada kasih sayang, tuan-tuan. Tu yang kedua. Yang ketiga, ketika mana berhajat nak kaya, tuan-tuan. Baik. Bila Mak Long ni balik, tuan-tuan, Pak Long ni pun balik ke rumah dia dan dia tak perasan, tuan-tuan. Tapi anak-anak perasan. Hak paling perasan Nuh duduk belakang. Bau wangi. Lain macam ni abang. Jangan macam-macam. Tuan-tuan. Dia boleh tahu, tuan-tuan. Anak-anak dia boleh tahu. Dia kata bapak ni sihat lain macam ni, dia kata. Bapak ni sihat lain macam. Padahal kami tak bagi bapak keluar rumah kerana kita nak bedah nanti. Tuan-tuan, bapak dia kata, ayah dia kata, aku pun rasa lain macam. Rasa tenang, rasa nyaman, rasa tak tahu. Pergi cek doktor, tuan-tuan. Doktor kata jantung pak cik ni tak tersumbat lagi dah. Demikian, tuan-tuan. Dengan seharga 2 kilo daging, tuan-tuan, nak hajat supaya sembuh sakit dia, Allah Ta'ala tunaikan, tuan-tuan. Sebab itu sedekah ni jangan main-main, tuan-tuan. Tu yang ketiga. Sebab tu bila kita berhajat nak kaya, maklum, cadang tahun depan nak pi jalan Langkawi, sedekah, tuan-tuan. RM1. Hari-hari yang kita duk sedekah tu, hendaklah kita rasa ada keinginan nak kaya, tuan-tuan. Pertama, kita sihat. Kedua, kita rasa bakhil. Tu perangai kita nak lawan tu, tuan-tuan. Kena lawan. Sebahagian orang mai kita, Pak Long, sedekah Pak Long. Aku tak ada duit. Nampak? Padahal 200 dalam poket, tuan-tuan. Tak salah pun kalau dia cabut RM10, cabut RM5, bagi, tuan-tuan. Tapi oleh kerana dia gagal untuk lawan perasaan kedekut tu, Allah tak beri kat dia. Sedangkan bila kita lawan kedekut tu, Allah beri pahala sedekah yang paling afdal dan paling tinggi, tuan-tuan. Ketiga. Keempat, apa dia? Wa takhfatul fakh wa takhshal fakh, tuan-tuan. Apa dia? Ketika mana dia takutkan akan kemiskinan dan kefakiran, tuan-tuan. Bila takut miskin, ya Allah, gaji kena potong, takut ni. Mampu aku nanti tak boleh bayar kereta, tuan-tuan. Tak boleh bayar rumah, tak boleh bayar hanu, tak boleh bayar hani. Tuan-tuan, berapa orang yang sakit mental ni? Tekanan, tuan-tuan. Mental illness. Because the pressure.
Pressure yang dia ada, tekanan, stres, tuan-tuan. Kemudian mula jadi laziness. Orang putih kita malas. Padahal dia boleh bekerja. Tapi oleh kerana tekanan, dia malas nak bekerja, tuan-tuan. Tu yang dia tikam ayah dia mati, tuan-tuan. Bila tak ada kerja, kena buang kerja. Duduk di rumah, umur 35 tahun main telefon. Ayah tegur, jangan main telefon sangat. Cubalah cari-cari kerja. Bertengkar, tuan-tuan. Sebab tu Quran, hadis Nabi kata, boleh sikit kena? Nabi kata, di antara 4 sifat orang munafik. Tuan-tuan, 4 sifat. Ada satu pada dia, hadis Muslim, sahih. Ada satu pada dia, dia termasuk di dalam orang-orang yang ada sifat munafik. Hadis kata apa dia? Munafiqun khalisah, tuan-tuan. Munafik yang tulen, yang nyata. Oh, jangan tuan-tuan. Munafik ni yang nyata ni maksud dia khalisah, nyata, tuan-tuan. Munafik tulen. Sebab tu antara sifat orang munafik maklum apa dia? Wa iza khasama fajara, tuan-tuan. Apabila dia bertengkar, apabila dia berselisih faham, dia melampau, tuan-tuan. Tengok bila ayah dia kata berhenti main telefon, tak ada iman, tuan-tuan. Bertengkar dengan ayah 2 minggu lepas, tuan-tuan. Bertengkar dengan ayah dia. Akhirnya dia ambil, dia balon ayah dia dengan kerusi, tuan-tuan. Ayah tua, tuan-tuan, dekat 60 dah umur. Ayah tua dah. Ambil kerusi, balon ayah dia. Tak cukup. Tengok. Fajara, melampau, tuan-tuan. Dia ambil pisau, dia tikam ayah dia. Ayah dia rebah, tuan-tuan. Meninggal sang ayah. Dia lari, tinggalkan jenazah ayah, mayat ayah dia. Akhirnya polis tangkap 20 minit lepas tu, tuan-tuan. Demikian bila hati tu tak dekat pada Allah. Nak kaya tapi tak mau sedekah, tuan-tuan. Sebab itu sedekah ni luar biasa, tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata, maklum, Nabi kata apa? Daw'un mardakum. Dalam sebahagian riwayat, daw'un mardakum bisadaqat. Bisadaqah, tuan-tuan. Sembuhkan penyakit kamu. Sembuhkan penyakit orang kamu, keluarga, anak kita. Mardakum, daripada kamu. Bini kita, anak kita. Bisadaqah, tuan-tuan. Sebab itu sedekah selain daripada dia ampun dosa, tuan-tuan, dia angkat darajat. Dia buat apa? Dia sembuhkan penyakit, tuan-tuan. Ni ramai orang tak tahu. Kadang pergi berubat merata, tuan-tuan. Berubat sana, berubat sini, tak sembuh-sembuh. Doktor no pi, doktor ni pi, duit berpuluh ribu habis, tuan-tuan. Ada yang sampai ratus ribu. Sebenarnya dia dah buat dah semua usaha yang dipanggil sebagai ikhtiar, tuan-tuan. Tapi dia lupa nak buat yang Nabi suruh, tuan-tuan. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri, tuan-tuan. Tabi'in, alim, tuan-tuan. Hasan Al-Basri, al-imam kabir. Dia kata, ubati penyakit kamu dengan sedekah. Sebab tu berapa ramai, tuan-tuan, pada zaman sahabat dan pada zaman tabi'in dan tabi'in menyembuhkan penyakit mereka dengan sedekah selepas mereka gagal di dalam perubatan yang ada pada ketika itu. Nah, sebab tu Pak Long, sebahagian daripada kita yang duduk ni semua dah 3 selendar dah ni, tuan-tuan. Letih. Ustaz ceramah lena, tahu-tahu habis dah ke? Dia tu tak mau lena. Semangat membara, tuan-tuan. Minum Milo sihat dan kuat tadi nak main tadi. Main-main tak ada 5 minit. Ustaz baru Assalamualaikum, dia Waalaikumsalam dah kat belakang, tuan-tuan. Terbalik dah. Tak ada kudrat, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, perasaan nak mengaji, perasaan nak dekat pada Allah, tuan-tuan, masih ada. Syukur, tuan-tuan. Berapa ramai rumah dalam kalangan karya, tuan-tuan ni, tapi tak ramai sebahagian mampu selamatkan diri kita dalam sikit masa ni, tuan-tuan. Kemudian Nabi pesan lagi. Ni Nabi pesan, wala tumhil hatta idza balagatil hulqum qul tali hadha wa li fulan ala qad kana li fulan. Ni Nabi pesan, tuan-tuan.
Jangan tunggu iza balaghatil hulqum. Jangan tunggu sehingga nyawa kita berada di halqum baru kita nak kata hak ni untuk anak yang ni, hak ni untuk anak sulung, hak ni untuk anak bongsu. Pada ketika itu tuan-tuan, dia bukan lagi sedekah. Bukan tuan-tuan. Bukan. Kerana apa dia? Nabi kata qad kana li fulan. Memang hak dan bahagian dia pun. Sebab apa? Sebab kita dah tak ada keupayaan nak uruskan harta. Itu Nabi pesan pada kita. Kadang-kadang orang suka tuan-tuan bila dah nak mati. Sebab tu ni maklum. Ni Ismail Ulam Raja maklum. Waktu nak mati tu jangan kata nak bagi harta. Nak panggil anak pun tak dan habis tuan-tuan. Abdul Wahab, saya ayahanda. Tuan-tuan. Abdul Wahid, saya ayahanda. Tiba-tiba ayahanda pun selamat jalan tuan-tuan. Sebab tu dia dapat rumah tuan-tuan. Kekanda seorang 5-6 juta pound sterling setiap seorang. Adinda hanya dapat rumah yang macam muzium ni, yang bakal runtuh lagi 2-3 tahun tuan-tuan. Ini nama dia demokrasi terpimpin tuan-tuan. Demikian tuan-tuan, akan jadi begitu. Kerana Nabi telah sebut dah. Jangan tunggu sampai nyawa itu berada di halqum tuan-tuan. Waktu tu baru kita nak kata hak ni hak dia. Mujuklah ayah tu cerdik maklum. Pergi jumpa dengan Sulaiman Akhlaqan tuan-tuan. Cerita tuan-tuan. Malam tu mimpi tuan-tuan. Tidur di kedai muzik. Sebelah kedai barang-barang purba Sadik Sigaraga. Mimpi tuan-tuan. Sulaiman Akhlaqan. Itu yang di Kongostan ada. Gohek Gostan ada. Setan pun ada tuan-tuan. Hampa kerja gelak tuan-tuan. Last sekali Tanjung Rambutan. Punya banyak harta. Mujuk ayah cerdik tuan-tuan. Tu nak habak P. Ramli buat dulu dah. Nak habak. Panggil anak pun tak dan habis. Jangan kata nak bagi tali fulan, wali fulan, hadza fulan. Tak. Nabi kata qad kana li fulan. Dah tentu dah harta tu menjadi semua milik orang lain tuan-tuan. Kemudian itulah yang kita kena ingat tuan-tuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi tuan-tuan, yang sanad dia hasan tuan-tuan. Nabi kata dah, apa nama? Sab'ah yakhrij. Apa nama? Ajruhunna. Apa nama? Min ba'di mauti. 6 benda, 7 benda yang berjalan tuan-tuan selepas daripada maut fi qabrihi, ketika mana kita duduk dalam kubur tuan-tuan. Yang pertama apa dia? Ni nak bagi sikit. Bagi sikit. Yang pertama apa dia? Adalah ta'allam man 'allama ilma. Siapa yang mengaji ilmu, ajak ilmu tuan-tuan. Ni haduk mai malam-malam ni hak ni semua akan berkekalan walaupun kita duduk dalam kubur tuan-tuan. Pertama. Yang kedua, au karai nahr. Apa dia? Ataupun menggali parit tuan-tuan. Sebab tu di Kedah ada terusan Mak Saman, Wan Mak Saman, walaupun hayat di kandung badan pengerusi, tapi jasa masih tetap menjadi sebutan orang tuan-tuan. Gali parit. Buat parit untuk orang yang tanam padi. Nabi dah sebut tuan-tuan. Sebab tu keturunan dia menjadi keturunan yang kaya-raya tuan-tuan. Kenapa? Bukan banyak duit dia, tapi hasil keberkatan. Sebab tu Nabi kata, sedekah ini dia bertambah. Sekali Nabi kata. Nabi ulang lagi, dia bertambah. Dan ia bertambah 3 kali Nabi ulang. Sebab tu mai zaman PKP ini tuan-tuan, banyak keluarga yang terputus bekalan tuan-tuan. Terputus barang makan. Jadi saya gesa kepada semua supaya waktu ni lah kita ambil kesempatan untuk memberikan 1 kilo 2 gula yang ada, 1 kilo 2 tepung yang ada, 3-4 kilo beras yang boleh kita beri tuan-tuan. Berikan kepada orang tuan-tuan. Kerana itulah sedekah
yang menjadi sangat lain pahala dan taraf dia berbanding esok kita dah terlentang baru nak suruh anak cucu. Tu 4 perkara tuan-tuan kena ingat. Baik. Yang ketiga tuan-tuan, apa dia? Hafara bi'ran, ataupun membina telaga. Tu cerita tadi tu. Bina telaga. Di Cambodia saya pi tuan-tuan. Telaga orang kampung tak ada air tuan-tuan. Minum air sungai, air sungai pun kotor tuan-tuan. Allahu akbar. Nak buat macam mana? Hanyalah bergantung kepada telaga tuan-tuan. Depa buat satu telaga 2,500. Sampai bila ustaz pahala dia? Sampai bila-bila tuan-tuan. 3. Yang keempat, au gharasa nakhla. Dia tanam tanaman yang boleh dimakan. Sebab tu orang tua-tua dulu tuan-tuan, kalau dia tak tanam sungguh pun, dia buat operasi berak tengah hutan tuan-tuan. Tiba-tiba tumbuh pokok boleh makan tuan-tuan. Maklum gelak tu. Zaman-zaman keluang men dulu tuan-tuan, maklum. Kain sampai kepala. Orang hak duk atas perahu di laut, dia kata tu dia hantu raya dia kata. Padahal padahal geng Pak Long ni duk meruah tuan-tuan. Jason King. Duk teran tepi pantai tuan-tuan. Dulu orang tua-tua dulu, sebab tu depa rajin tanam pokok tuan-tuan. Walaupun depa tak mengaji hadis macam kita mengaji lah, sebahagiannya lah tuan-tuan, tapi mereka faham bahawa siapa yang tanam, tinggalkan pokok, walaupun burung yang singgah, burung yang makan tumbuhan tersebut, dia memberikan pahala sampai hari kiamat tuan-tuan. Sebab tu Nabi larang siapa yang tebang pokok yang rendang. Kalau di tanah Arab pokok bidara tuan-tuan, dia rendang, Tuhan kata Nabi akan celup kepala dia dalam neraka tuan-tuan. Dengan sengaja tebang pokok yang rendang. Sebab tu rumah kita tuan-tuan, janganlah atas rumah terbalik pokok pun tak apa, dapat pahala ni. Bini tidur air bocor tuan-tuan, tak apa yang sabar, pahala banyak ni. Memang bala lah tuan-tuan, tidur luar lah lelaki tu. Kita kena cerdik lah tuan-tuan. Nampak pokok condong, tebang lah. Tapi haduk tepi jalan tu, depan pagar kita, tak ada kena-mengena apa, kita biarkan dia, kerana dia memberikan manfaat. Tak kepada manusia, kepada haiwan. Hatta orang yang berhenti di bawah pokok tuan-tuan, kita dapat pahala. Orang yang parking ni, macam masjid ni tuan-tuan, kita parking tak cukup imam lah, nanti kita buat parking 3 lapis lagi atas bumbung masjid. Kok ada siapa nak sedekah tuan-tuan? Ada orang yang duk tanam pokok ni. Hari Jumaat kadang orang main, orang parking bawah pokok dia tuan-tuan, kereta. Orang parking motor bawah pokok dia. Orang berehat bawah pokok dia, menghilangkan kepenatan. Dia dapat pahala yang besar di sisi Tuhan. Kita tak tahu tuan-tuan, tapi Nabi dah sebut dah 1400 tahun yang lepas. Baik, sikit ke tuan-tuan? Suku minit lagi Imam Zaid nah? Boleh nah? Okey. Yang ke-5 tuan-tuan, au bana masjidah. Siapa yang bina masjid, bukan masjid saja tuan-tuan, surau, madrasah, pondok dikira. Sebab masjid tu berasal daripada perkataan sajadah, iaitu tempat bersujud. Sebab tu kita sampai ayat baca Quran mesti sebelum tata contoh hari Jumaat kita baca surah Sajdah tuan-tuan. Bila sampai dekat ayat tu kita sujud tuan-tuan. Sebab tu siapa hak bina masjid, beli kipas, bagi duit, wakaf tanah sampai mati tuan-tuan. Bak depa rosak bila, jangan ambil. Rosak bila, ni aku beli ni tak tahan 2 tahun rosak, tu tolak tepi tuan-tuan. Yang penting bagi tak? Bagi. Sama macam orang bohong kita tuan-tuan. Mula-mula kita tak tahu. Boleh ke? Kita tak tahu tuan-tuan, dia ni betul ke tak. Tiba-tiba kita bagi. Tengok kawan kita, tadi aku ada tolong kawan tu, gimana boleh? Aku berkenal dah, dia kata minggu lepas, orang yang sama. Tepuk kepala dia tuan-tuan, tepuk dahi. Tuhan kira tak pahala? Kira pahala dengan
sangkaan kita kepada Allah waktu tu. Waktu tu kita sangka Allah susah betul dia ni. Ada orang duk heret budak-budak tuan-tuan. Saya naik kereta menyelinap tuan-tuan, tengok betul ke tak. Saya minta maaf lah kata. Orang bangsa ni tiba bawa anak bangsa kita. Pelik kita hang kahwin menikah ke mana. Surat apa pun tak ada. Dia ni anak saya. Kata, hampa duk tang mana? Kami duk tang ni. Telefon kita tanya-tanya. Tak betul ya tuan-tuan. Tak bagi. Bagi RM50 tak mau. Nak 200 ya tuan-tuan. Hak tu memang terang-terang lah tipu tuan-tuan. Dan melibatkan jenayah sama. Telefon polis terus mai. Jangan duk tunggu lagi tuan-tuan. Masyarakat dan polis berpisah tiada. Promosi sikit. Baik. Bina masjid, beli engsel ke, bagi duit ke, tu duk bubuh dalam tabung tu termasuk tuan-tuan. Membina majlis ilmu di masjid. Beli rehal, beli kapet, beli ni. Tuan-tuan. Dan seterusnya. Au waratha mushafan, ataupun dia wakaf mushaf Al-Quran. Masjid, tengok tuan-tuan, saya cerita sikit. Di Cambodia tuan-tuan, satu masjid dulu ni satu Quran yang ada. Saya tengok bagaimana tuan-tuan, orang kita bawa satu kontainer tuan-tuan, barang sejadah satu kontainer, telekung, pelekat Quran, bagi berebut tuan-tuan nak ambil. Punya seronok tuan-tuan. Ikhlas tuan-tuan dia. Bila tak dapat tuan-tuan, dia teriak tuan-tuan. Kita tak sampai hati tengok. Kesian tuan-tuan. Betapa sungguhnya nak rasa pakai telekung ni maklum payah. Kita telekung maklum hari-hari tukar. Satgi menantu beli, anak beli, hak dia beli. Satgi pi grup marhaban, dia beli sepasang kat grup marhaban. Masuk grup duit kutu pula, beli pula sepasang lagi. Pi pula grup rombongan, dia beli lagi. Satgi pi grup mengaji pula, dia beli lagi. Kita duit ada tuan-tuan. Tapi depa duit tak ada. Hak tak dapat tu tuan-tuan, dia teriak, kita tak sampai hati tengok. Quran nak baca kena beratung tuan-tuan. Tapi lah Quran banyak sampai tak baca tuan-tuan. Baik, yang ketujuh tuan-tuan, au taraka waladan, ataupun dia ada anak yang soleh yang meminta ampun bagi mak bapak dia. Ba'dal mautiha, ataupun ba'dal mautih, selepas mak ayah dia mati, anak-anak hak duk angkat tangan. Itulah yang ketujuh Nabi sebut akan memanjangkan kebaikan dan amal soleh walaupun fi qabrihi ba'dal mautih, selepas kematian di dalam kubur tuan-tuan. Lah cerita macam-macam tuan-tuan alam kubur ni. Ada hak nampak lagu ni, ada hak yang pengalaman lagu ni, ada hak keluar benda ni, macam-macam tuan-tuan. Demikian Allah Subhanahu wa taala punyai kebesaran di atas kerajaannya. Sebab tu kita baca tabarakalladzi biyadikal mulk. Maha suci tuan-tuan. Maha berkat, bukan maha suci. Maha berkat. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkat Allah Subhanahu wa taala yang di sisinya kerajaan tuan-tuan. Demikian 7 perkara di samping 4 benda tuan-tuan. Yang pertama tadi ulang balik sikit je. Suku setengah, suku menek. Tak tahu nak kira lagu mana, hampa kira sendiri. Tuan-tuan, pertama lagi, sadaqatin sahihun syahih. Sedekah dalam keadaan sehat dan juga kedekut tak hidung masin. Waktu tengah duk lokek tu, kalau aku tahan lagi 100 sampai 1000 duit aku simpan. Tapi hak depa mai tu aku tak sampai hati, aku bagi 100 kat depa, nanti simpan lagi. Tuan-tuan, Allah Taala akan beri rezeki tuan-tuan berlipat kali ganda. Dari segi anak-anak bahagia, anak sayang kita. Ada orang hak bagi duit banyak kat anak, anak tak sayang tuan-tuan. Takkan 50 ya. Ayah orang lain bagi 100, nampak? Anak dia tak sayang, tapi dia bergantung dengan kita. Tuan-tuan,
Nah, yang kedua, rasa kedekut, rasa bakhil. Yang ketiga apa dia? Watamul ghina, teringin nak kaya. Beri tuan-tuan. Teringin nak beli kereta, bagi duit. Teringat nak tambah lagi, tambah rumah. Kalau ada sungguh hak tu paling banyak dia bubuh dalam tabung tuan, hari-hari. Nah, teringat nak tambah rumah, tuan-tuan. Nah, bukan nak tambah orang rumah, nak tambah rumah maklum. Nah, yang keempat apa dia? Takutkan watakhshal fakh, takutkan kemiskinan dan kefakiran. Jadi, itulah beberapa perkara yang kita boleh mengaji pada malam ni tuan-tuan, berkenaan dengan sedekah yang tepat, yang beza dengan orang lain. Orang bagi RM1, kita pun bagi RM1, tapi kenapa pahalanya berbeza? Nah, raqibun atib tuan-tuan, dia akan tulis tuan-tuan. Nah, jadi insya-Allah dah saya minta maaf panjang sikit, lebih 10 minit. Nah, minta maaf tuan-tuan dengan marah nah. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akthir malana wa waladana. Ya Allah, tambahlah bagi kami harta benda kami, ya Allah. Harta benda anak-anak kami, kekayaan cucu cicit kami dengan harta, dan tambahkan pada kami wa waladana, ya Allah, tambahkan pada kami anak cucu, ya Allah. Anak cucu yang saleh, anak-anak yang taat dan kasih serta sayang kepada kami, dan anak cucu kami, ya Allah, yang menjaga kami tatkala kami tak dapat menjaga diri kami, ya Allah. Allahumma inna as'alukal huda, ya Allah. Setelah kau berikan harta kepada anak, berikan anak-anak kepada mereka, berikan juga hidayah kepada mereka, ya Allah. Berikan hidayah pada isteri dan suami kami, berikan hidayah kepada ibu dan ayah kami, dan ya Allah, beri hidayah, tunjuk ya Allah pada anak-anak kami, ya Allah, yang akan membesar dan akan lahir mungkin tanpa kami lagi di sisi, ya Allah. Wattuqa, dan ya Allah, berikan takwa kepada kami, ya Allah. Beri takwa pada isteri kami, ya Allah. Beri takwa pada suami kami serta anak-anak dan ibu ayah kami, ya Allah. Takutkan pada Engkau, ya Allah. Wal afaf, dan ya Allah, tolonglah ya Allah kali ini Kau berikanlah kami nikmat sihat fid dunia wal akhirah, daripada dunia sampailah akhirat, ya Allah. Sembuhkanlah kesakitan kami siang dan malam. Kami bermunajat, kami meraung, ya Allah, kesakitan, namun kami sabar, ya Allah. Di atas musibah yang Kau beri pada kami, tak pernah kami putus asa dan kecewa untuk mengangkat tangan meminta kesembuhan daripada-Mu, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, sembuhkanlah kami, ya Allah. Wal ghina, ya Allah, berikanlah kekayaan kepada kami, harta benda yang baik, pendapatan sumbernya yang datang daripada keberkatan-Mu, daripada yang halal, dan datang daripada kebenaran yang nyata dari pemberian-Mu, ya Allah. Ya Ghani, ya Mu'id, ya Dzul Quwwatil Matin, ya Razzaq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Karim, walhamdulillah rabbil alamin.